Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan Rentaka Bobo Boy ingin mempersembahkan satu video yang bertajuk Ganyang Malaysia. Lorat Utara, Lorat Kedah panggil Ganyang Malaysia. Jadi sebelum tu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Nur Nikmat bin Muhammad Zaki. Seterusnya Muhammad Najib bin Sazali, Muhammad Amir Naim bin Kamaruzaman, dan seterusnya Luqman Nur Hakim bin Salman. Jadi Ganyang Malaysia ni saya bermula dengan ni lah kronologi susunan peristiwa Ganyang Malaysia ni. Jadi pada bulan Mei tahun 1961 terdapat satu rancangan iaitu rancangan penubuhan Persekutuan Malaysia telah diumumkan, di mana matlamat rancangan ni dia ingin menggabungkan antaranya Malaya, Singapura, Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei ke dalam satu gabungan. Namun begitu, idea penubuhan ni tidak disenangi oleh beberapa pihak antaranya Indonesia. Jadi pemberontakan pertama yang berlaku yang membantah idea ni adalah di Brunei, iaitu diberikan nama Pemberontakan Brunei Disember 1962, di mana Brunei merupakan pihak pertama yang membantah idea penubuhan Persekutuan Malaysia ketika itu. Jadi pemberontakan ni dia didalangi oleh kumpulan yang melibatkan Tentera Nasional Kalimantan Utara TNKU, di mana pasukan militer ni dia disokong penuh oleh Indonesia, dan hasrat pasukan ni adalah untuk mewujudkan satu persekutuan yang diberikan nama Persekutuan Borneo Utara, di mana matlamat persekutuan ni adalah untuk menggabungkan tiga negara iaitu Borneo Utara, iaitu Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Idea penubuhan ni Indonesia dia menganggap idea penubuhan Persekutuan Malaysia ni adalah satu ancaman, di mana Indonesia menganggap ini adalah satu cara Britain untuk meneruskan sistem kolonial secara tidak rasmi di Asia Tenggara. Jadi untuk meredakan ketegangan yang berlaku ni, Presiden Sukarno bertemu dengan Tunku Abdul Rahman, iaitu bapa kemerdekaan kita ketika itu, di mana mereka membincangkan kerajaan Indonesia ni dia akan bersetuju untuk melakukan pendamaian sekiranya Malaya mengadakan satu pungutan suara sama ada membantah atau bersetuju dengan idea penubuhan Persekutuan Malaysia ketika itu. Jadi apa yang diharapkan Indonesia adalah Malaysia ni seolah-olah membuat satu pungutan di mana meminta rakyat-rakyat terutamanya warga Borneo Utara untuk memberi pendapat mereka sama ada mereka bersetuju ataupun membantah idea penubuhan Persekutuan Malaysia ini. Jadi kerajaan Malaysia ketika itu gagal. Mereka tidak memenuhi kehendak Indonesia dalam perbincangan itu. Dan ditambah pula apabila Tunku Abdul Rahman telah pergi ke London untuk menandatangani satu perjanjian, di mana isi perjanjian itu adalah untuk dia menetapkan penubuhan Persekutuan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Jadi hal ini secara tidak langsung telah meningkatkan kemarahan Indonesia, menaikkan darah Indonesia. Justru itu telah mencetuskan Ganyang Malaysia. Jadi pada 25 September 1963, Presiden Sukarno dia telah mengumumkan kempen Ganyang Malaysia sebagai tanda bantahan kepada penubuhan Malaysia, iaitu negara kita. Jadi setelah pengumuman itu diumumkan, berlaku beberapa siri serangan tentera ke atas Sabah, Sarawak yang dilakukan oleh tentera Indonesia. Jadi begitulah kronologi peristiwa Ganyang Malaysia, di mana peristiwa itu dia berpunca daripada idea ataupun rancangan penubuhan Persekutuan Malaysia yang telah diumumkan secara tidak langsung telah mendatangkan kemarahan berbagai pihak terutamanya Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Naim bin Kamarul Zaman. Nombor matriks 272896. Saya akan teruskan video ini mengenai pendedahan isi pidato Soekarno dalam Ganyang Malaysia. Malaysia, engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat Malaysia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang engkau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila. Malaysia adalah bahaya, membahayakan revolusi Indonesia. Kerana itu maka kita haruslah bersatu hati. Malaysia harus kita ganyang habis-habisan. Begitulah kata-kata isi pidato Soekarno pada 28 April 1964 ketika beliau mengadakan persidangan Komando Operasi Tertinggi di Istana Merdeka. Kemurkaan Soekarno terhadap Malaysia adalah beralasan. Tindakan terhadap Malaysia bermula pada 20 Januari 1963. Indonesia mengambil sikap memusuhi Malaysia. Bangsa ini tidak menerima demonstrasi anti-Indonesia yang memijak lambang negara Indonesia, iaitu Garuda. Situasi ini membuatkan Soekarno amat marah dan memberikan pidato yang amat mendalam kepada Malaysia. Sebagai tindakan membalas dendam, Presiden Soekarno melancarkan gerakan yang dikenali sebagai Ganyang Malaysia. Aksi terjadi Malaysia menyerbu wilayah Republik Indonesia. Dua sukarelawan akan menyerbu wilayah Kalimantan Utara. Ada 10 terjadi Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Ada 1000 terjadi Malaysia memasuki wilayah Republik Indonesia, 10.000 sukarelawan akan tertumpah. Isi pidato Soekarno dalam pidato Ganyang Malaysia secara garis besar berisi kekesalan Soekarno terhadap Malaysia dan mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menolak harga diri bangsanya diinjak-injak oleh Malaysia. Untuk ini, Presiden Soekarno membacakan pidato ini untuk membakar semangat juang masyarakat Indonesia. Menjawab ucapan Soekarno, Malaysia amat berang pada ketika itu. Mereka berdemonstrasi di Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur dan mengoyak gambar Soekarno. Malah, penunjuk perasaan turut membawa lambang helang kepada Tunku Abdul Rahman dan meminta beliau memijaknya. Secara keseluruhannya, isi pidato yang diproklamasikan oleh Soekarno mempunyai isi yang amat mendalam mengenai Ganyang Malaysia. Kata-kata beliau mampu mengugat Malaysia pada masa itu. Saya dapat simpulkan bahawa Soekarno bukanlah calon-calon pemimpin dan presiden. Kepribadian beliau amatlah tegas dan pantang dipijak oleh orang lain. Beliau secara lantangnya menunjukkan kekesalan yang dihadapi melalui kata-kata yang mampu memberikan impak kepada rakyatnya supaya lebih semangat. Bagi pendapat saya merasakan Soekarno ni mempunyai sosok-sosok yang amat dihormati kerana pidato beliau sahaja mampu menggugat dunia Nusantara, malah dunia. Justru itu, pidato yang dibacakan oleh Soekarno dalam Ganyang Malaysia merupakan satu pidato yang amat mendalam sehingga mampu membuatkan masyarakat pada masa kini mengenali siapa Presiden pertama Indonesia. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menyambung tentang faktor mengapa Ganyang Malaysia ni berlaku. So berdasarkan kajian yang saya lakukan, saya mendapati bahawa ada dua faktor utama yang menyebabkan Ganyang Malaysia ni berlaku. Yang pertama adalah Soekarno ni, iaitu Presiden Indonesia, terasa terhina dan kalah dalam arena politik antarabangsa, di mana Tunku Abdul Rahman ni dia nak wujudkan Persekutuan Tanah Melayu, yang mana Persekutuan Tanah Melayu ni merangkumi negeri-negeri di Tanah Melayu
Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Seperti yang kita tahu, Soekarno ni dia nak mewujudkan Indonesia Raya, di mana dia nak menggabungkan semua bangsa-bangsa Melayu yang ada di Asia Tenggara ni, termasuk waktu tu adalah tanah Melayu. Soekarno juga menganggap ia adalah helah British untuk mempertahankan neokolonialisme dengan tujuan untuk menindas Indonesia daripada pelbagai aspek. Itu sebab satu faktor mengapa ganyang Malaysia ni berlaku. Bagi faktor yang kedua pula adalah Soekarno ni dia berang akan tindakan Tunku Abdul Rahman yang memijak bendera Indonesia, walhal perkara itu tidak pernah pun berlaku. Ini di mana perkara ataupun ura-ura ni hanyalah satu spekulasi, di mana Tunku Abdul Rahman sendiri telah membidas bahawa dia tidak pernah pun memijak bendera Indonesia ni, yang mana yang memijak bendera Indonesia ni adalah menunjuk perasaan. Ini merupakan faktor kedua mengapa ganyang Malaysia ni berlaku. So seterusnya saya akan menceritakan kesan ganyang Malaysia yang berlaku. Setelah tamatnya ganyang Malaysia ni, kesan politik yang berlaku antara Malaysia dengan Indonesia ni adalah hubungan di antara dua negara ni menjadi lebih mesra, di mana waktu tu Malaysia ni nak taja Indonesia untuk menyertai semula PBB. Tapi Presiden Indonesia iaitu Soeharno ni masih lagi tak puas hati, dan juga ada lagi satu lagi Republik Rakyat Cina juga masih tidak berpuas hati dengan pembentukan Malaysia yang diasaskan ataupun yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman. Di mana kita dapat lihatlah yang kedua-dua yang saya sebut tadi tu, dia tidak mengiktiraf perjanjian Bangkok. Namun sikap kedua-dua yang saya sebut tadi, iaitu Presiden Indonesia iaitu Soeharno dan juga Republik Rakyat Cina RCC ni, mendapat tentangan daripada Indonesia itu sendiri. Antaranya adalah pertubuhan Islam, akhbar-akhbar dan para pemimpin di Indonesia. Itu kesan dari aspek politik. So yang kedua saya akan ceritakan kesan dari aspek ekonomi, di mana selepas tamatnya ganyang Malaysia ni, Indonesia dan Malaysia bekerjasama dalam meningkatkan hubungan dalam bidang pengangkutan, di mana ia merangkumi ataupun ia khusus untuk penerbangan dan juga feri, iaitu penerbangan bagi jalan udara dan feri bagi jalan laut. Yang kedua, Malaysia juga memasukkan larangan barter dengan Indonesia, di mana sewaktu ganyang Malaysia ni berlaku, Malaysia ni tidak menjalankan apa-apa jual beli ataupun urus niaga dengan Indonesia ni. Seterusnya, kedua-dua negara juga membuat persetujuan mengenai pertukaran pekerja, di mana pekerja Indonesia ni boleh datang ke Malaysia, manakala pekerja Malaysia boleh datang ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan hubungan ekonomi mengenai biji timah. Untuk pengetahuan doktor dan rakan-rakan, Indonesia dan juga Tanah Melayu ni merupakan dua negara pengeluar biji timah yang terbesar di dunia. Macam mana dia orang meningkatkan hubungan ekonomi mengenai biji timah ni? Dia orang menjaga kestabilan harga, kerana mereka berdua ni seperti yang saya sebut tadi adalah pengeluar terbesar untuk biji timah ni. Itu dari aspek ekonomi. Dari aspek sosial pula, kita dapat lihat dari bidang komunikasi dan penyiaran, di mana radio-radio Indonesia menghentikan siaran rancangan yang berbentuk anti Malaysia, di mana ia digantikan dengan rancangan yang berbentuk pemulihan hubungan antara dua negara tersebut, iaitu Indonesia dan juga Malaysia. Bagi yang seterusnya, untuk akhbar pula, dia menunjukkan di mana dalam akhbar ni dia menyokonglah apa yang dilakukan oleh Malaysia ni. Maknanya akhbar-akhbar Indonesia ni menyokonglah perhubungan antara Indonesia dengan Malaysia ni. Akhbar daily
Daily News Bulletin juga telah buka di kawasan ataupun telah buka cawangan baru di Jakarta, Indonesia pada Ogos 1967, tanda Malaysia dengan Indonesia ni sudah pun bekerjasama. Itu dari aspek sosial. Dari aspek pendidikan pula, rundingan telah berlaku antara dua negara ni. Rundingan apa yang berlaku ni? Saya nak cerita pasal rundingan mengenai sistem ejaan yang telah diselaraskan dengan BM ataupun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Di mana seperti yang kita tahulah, bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia ni lebih kurang sama kan. So kat situ Tan Sri Syed Nasir ni pada tahun 1996 pada bulan September, dia ni telah melawat Indonesia atas urusan tersebut. Itu untuk pendidikan. Seterusnya berlaku juga pertukaran guru, di mana guru-guru di Indonesia ni datang ke Malaysia sebab Malaysia tidak mempunyai kekurangan guru dan tidak mempunyai guru yang berkemahiran dalam mengajarkan sains dan juga matematik dalam bahasa Melayu. Dan satu lagi, Indonesia juga sedia menerima pelajar daripada Malaysia yang berkelulusan high school certificate untuk sambung belajar di universiti yang ada di Indonesia ni. Mana siapa-siapa yang ataupun pelajar-pelajar yang mana nak sambung belajar kat Indonesia ni dibenarkan oleh Indonesia. Maknanya Indonesia ni menerima lah pelajar-pelajar daripada Malaysia. So itu adalah serba sedikit tentang kesan-kesan selepas tamatnya Ganyang Malaysia ni. So sekian daripada saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menyambung perbincangan kita pada hari ini. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang jalan penyelesaian bagi konfrontasi Malaysia-Indonesia, iaitu Ganyang Malaysia. Apabila, kita imbas sebuah sedikit. Apabila Persekutuan Tanah Melayu ataupun Persekutuan Malaysia diisytiharkan, Indonesia dan Filipina pada ketika itu bukan sahaja enggan mengiktiraf Malaysia, malah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal Ruyung Filipina beranggapan bahawa pihak British memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu, iaitu Malaysia, dan akan menggunakan Tanah Melayu sebagai platform ataupun jalan untuk memperluaskan tanah jajahan mereka di sekitar Indonesia dan Filipina. Indonesia yang pada ketika itu lebih agresif daripada Filipina telah mengambil langkah drastik dengan melancarkan konfrontasi, iaitu dalam pidato Presiden Soekarno, iaitu Ganyang Malaysia. Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 tidak disenangi oleh Indonesia dan Filipina, juga tidak diiktiraf oleh Pakistan. Menurut ucapan ataupun pernyataan daripada Menteri Luar Pakistan pada ketika itu, Malaysia juga tidak dijemput menghadiri sidang kemuncak Afri Asia 1965 di Algeria. Malahan wakil Malaysia turut dihalang untuk menghadirinya. Pada peperangan ataupun perbalahan di antara Malaysia dan Indonesia, sekiranya Jeneral Suharto yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno mengikut tanggungjawab ataupun mengikut arahan yang dijalankan ataupun diberikan oleh Presiden Soekarno untuk menggerakkan tentera Indonesia rasmi menyerang Malaysia, peperangan terbuka pasti akan berlaku. Hal ini akan menyebabkan campur tangan penjajah barat untuk turut serta di dalam peperangan, disebabkan oleh British yang pada ketika itu sangat berpihak kepada Malaysia dan bersiap sedia di Laut Cina Selatan untuk menyerang Indonesia sekiranya perlu. Kita dapat lihat bahawa perbalahan di antara Malaysia dan Indonesia tidak memberi keuntungan kepada mana-mana pihak, malahan hanya menjejaskan lagi hubungan diplomatik di antara Malaysia dan Indonesia. Jadi, berbagai jalan penyelesaian telah dilakukan, antaranya perjanjian perdamaian yang dilakukan di Bangkok di antara Adam Malik, wakil Indonesia yang dihantar oleh Presiden Soekarno, dan Tunku Abdul Rahman yang merupakan ketua negara Malaysia pada ketika itu, merupakan wakil Malaysia dalam perjanjian perdamaian.
hasil daripada perjanjian perdamaian telah menjadikan Malaysia dan Indonesia kembali berdamai, dan peletakan jawatan Presiden Sukarno telah mengubah ataupun memberikan sinar baru kepada pemerintah dan pentadbiran negara Republik Indonesia pada selepas era peperangan ataupun pembalahan di antara Malaysia dan Indonesia. Secara kesimpulannya, hubungan Malaysia dan Indonesia sebenarnya merupakan satu hubungan yang sangat memerlukan antara satu sama lain akibat terlalu banyak kebersamaannya. Konfrontasi telah memperlihatkan bagaimana setiap negara sama ada Malaysia maupun Indonesia mempunyai ketetapan dalam memelihara maruah dan kelangsungan kerajaan Malaysia dan Indonesia masing-masing pada ketika itu. Usaha dapat dilihat dalam beberapa siri rundingan ke arah usaha pendamaian. Jelas setiap negara mempunyai syarat-syarat tersendiri yang merumitkan proses pendamaian. Langkah terbaik yang diambil oleh Malaysia ialah dengan menggunakan saluran rundingan dan diplomatik sebagai teras kepada usaha menyelesaikan konflik antara kedua-dua negara. Sangat dipuji. Pendekatan Malaysia secara ketenteraan semestinya harus dielakkan kerana tidak akan membuahkan satu pengakhiran yang terbaik. Berakhirnya konfrontasi, bermulalah hubungan baik semula antara dua negara ini. Sehingga kini Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang menjalinkan hubungan diplomatik yang sangat baik. Kami sebagai satu kumpulan ingin menyatakan bahawa banyak pengajaran dan maklumat yang kami peroleh sepanjang mengkaji tentang peristiwa Ganyang Malaysia. Hal ini telah membantu kami untuk mengetahui sejarah Malaysia dan Indonesia serta persahabatan di antara kedua-dua belah negara.